Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan teruskan sambung pelajaran kita hari ini. Untuk kali ini kita akan buat modify tools. Sambungan dari hari itu kita dah buat. So, hari itu kira part 1, yang ni adalah part 2. So, kita kalau boleh kali ini nak habiskan semua yang dalam modify tools tu. Tak berapa banyak dah toolsnya, dan kita tak adalah cover semua sekali sampai yang bawah-bawah. Kita akan cover yang sepatutnya di cover je. Okay, jap saya switch. Okay, so ni yang sepatutnya yang cover yang penting adalah yang ni: copy, mirror, fillet, explode. So yang dalam window ni. So kita ada lagi balance lebih kurang 8 tools. Tapi tak apa, sebab hari tu kita dah start sikit. So macam dah ada basic apa yang nak kena buat. Tapi sekali lagi nak ingatkan, boleh tengok video yang sebelum ni untuk penekanan pasal enter tu, macam enter dan escape, dan juga pasal yang select dari kanan dan select dari kiri tu. So kali ni akan banyak gunakan select dari kanan, select dari kiri. Okay, so teruskan je ke tools, modify tools yang pertama, copy. Semua orang tahu copy. Copy adalah benda yang paling senang nak buat. Copy lepas tu paste, copy paste, copy paste. So untuk AutoCAD pun boleh copy drawing tu, tak salah. Lagipun tu sebenarnya cara paling cepat nak menyiapkan satu benda yang berulang. So tak ada salah pun. So copy, contoh macam ni lah, ellipse ni. Saya guna sampel ellipse saya ni. Ellipse ni saya nak copy supaya ada lebih kurang 3 biji lagi belah kiri atau belah kanan. So kita klik copy. Okay, klik copy. So dekat command line akan beritahu copy, select object. So select object yang ni boleh dari kiri atau dari kanan. Tapi kalau lah kata kita tak nak terlepas apa-apa pun dalam drawing ni, tak nak tinggal apa-apa, kita akan select dari kanan. Okay, sebabnya kita select sikit je, kita select separuh je, terus dia select semua sekali benda tu. So macam ni saya select tak habis. Okay, tak habis. So dia akan select semua sekali, semua akan dibirukan. So tapi kalau saya buat copy, saya select dari kanan. Okay, tengok contoh macam ni. Saya select tak habis juga macam tadi. Saya select tak habis. Dia hanya 1, 2, mana-mana bahagian yang dia rangkum tu, yang tu je. So that's why untuk satu benda yang pasti, yang sure, saya nak copy yang mana, saya akan gunakan selection dari kanan. Sebab lagi senang, lagi cepat. Okay, so copy, kita dah select objek. Apa nak buat lepas dah select objek, dia bagi tahu dekat sini 11 found. So ada 11 objek. So lepas kita select, kita akan tekan enter ataupun klik kanan. Okay, klik kanan. So dia akan tanya specify base point ataupun displacement. Displacement ni adalah mula-mula kita kena ambil dulu base point dia kat mana, titik rujukan dia, titik dia nak pegang. Kalau kata kita ambil dekat center, okay, dekat center, lepas tu kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke mana? Kalau kata kita tahu kita nak gerak ke atas sebanyak 5 unit ke atas. Okay, so masukkan 5 guna keyboard, tekan enter. So inilah 5 unit tadi. So macam mana kalau kita nak gerakkan lagi 5 unit lagi? So 5 tambah 5 sebenarnya dia jadi 10. So 10 pula. Okay, so kalau unit yang ketiga 15, so 5 kali 3 dia akan jadi 15. So 15. Tengok macam mana kalau dari sini kita nak gerakkan ke kanan. So ke kanan berapa unit kita nak? Katalah 20. Okay, masukkan je 20, enter. Lepas tu belah sini nak masukkan lagi another 20. So 20 tambah 20 jadi 40. Ini cara senang ni. Sorry, saya salah masuk tadi, 4 atau 2 saya masukkan. Jauh.
Tadi saya masuk 402, so ni 402 unit. So macam tu lah, nampak kan idea dia. So kalau ke bawah nak berapa unit pun kita masukkan je berapa nilai kita nak masukkan. Okay, tu kita guna keyboard untuk masukkan nilai dia berapa. Macam mana kalau kita tak nak gunakan keyboard? Macam mana kalau kita nak paste tu, kita nak copy objek ni tapi kita nak paste hujung ni, nak bagi dia bersambung. So sama juga, kita copy, select kanan, enter. Kita nak cantumkan objek ni, nak cantum belah tepi ni. Okay, so nak cantum belah tepi ni sebenarnya kita kena ambil base point. Ni pentingnya pilih base point. Kita nak cantum ujung ni. So adakah kita pegang kat sini? Tak, kita tak pegang, kita tak akan gunakan base point kat sini. Sebenarnya kita akan gunakan base point sebelah sini. Ni base point kita. Kita tarik. Lepas tu kita cantumkan dengan ni. Nampak? Okay. Lepas tu, macam mana kalau kita nak cantumkan lagi? Cantumkan je. Cantumkan je. Okay, dah siap, kita tekan escape. Macam mana kalau objek ni juga kita nak belah atas pula? Kita nak buat macam corak. So, select semua sekali. Oh sorry, copy. Select semua sekali. Enter. Base point kat mana? Base point sebenarnya kalau kita nak cantum ke atas, kita kena ambil berlawanan dengan dia. Kita ambil belah sini, kuadran ni. Tarik ke atas. Cantumkan dengan kuadran belah atas. Cantum lagi. Cantum lagi. Dah jadi macam corak lah kot benda ni. Okay, so ni kepentingan kita gunakan ni benda ni, endpoint, midpoint, center, quadrant, intersection. Benda ni kita boleh ubah-ubah untuk kita pegang, untuk kita gripkan objek kita tu. So macam mana nak access ni tadi, lupa nak beritahu. Yang ni kita gerakkan ke sini dekat objek snap, snap tu. Kalau nak on off, kita boleh tekan F3. Dekat keyboard tekan F3, dia akan padam. Nampak ni, dia warna putih. Kalau kita tekan balik F3, tekan on, warna biru. Untuk kita tukar snap kita tu jenis mana, kita klik kanan. Kat mouse, klik kanan pada sini. Ni cara shortcut ni. Okay. So kita boleh pilih terus. Okay. Tu untuk copy. Nak copy dan nak paste. Okay, kita sambung ni saya dah delete tadi yang belah sini. Yang tadi saya guna selection belah kanan. Ni cara nak guna selection dari belah kiri. So saya select yang ni sebab saya nak tinggalkan satu yang kat bawah ni. So saya select yang ni. Okay, sampai situ saya delete. So yang ni terselamat. So yang ni saya gunakan selection belah kanan pula. Okay, dia ada guna kiri dengan kanan tu. Okay, next adalah mirror. Mirror macam mana? Korang selalu berselfie, berapa semua kan. So kalau mirror dia akan macam cermin lah. Cumanya cermin yang ni bukannya dia akan muncul depan korang satu lagi. Cuma dia akan muncul belah mana cermin korang tu. So objek tu kita sebenarnya, kalau benda simetri, tahu simetri, kiri kanan dia tu sama, kita boleh lukis sebelah je sebenarnya. Kita lukis sebelah je. Contoh macam ni. Ni saya lukis tanpa ada MNC ni. Okay. Contoh macam ni. Macam mana kalau saya letak cermin kat sini. Dekat sini saya letak cermin. So dia akan sebenarnya dia akan reflectkan benda yang belah kiri ni kepada belah kanan. Okay. Kita ambil command mirror. So mirror automatic dia akan suruh select objek dulu. So kita select je objek. Okay, select objek macam tu. Lepas dah select objek, tekan enter. Enter. Dia akan tanya specify first point on mirror line. So mirror kat mana? Kalau kata kita nak letak mirror kita kat sini. So kita letak mirror. Saya sentiasa on F8 yang ni. Auto mode F8 ni saya sentiasa on supaya garisan saya straight. Kalau saya tak on F8 ni, garisan ni saya nak lukis dia boleh jadi macam ni. Kalau kita nak buat benda simetri, nak buat benda straight, so
agak menyusahkan. So kita on je F8, biarkan je. So ni adalah garisan cermin saya. Okay, dah klik, saya dah klik tadi. Lepas tu dia tanya erase source object atau tak. Source object yang ni, yang original ni, kita nak padam ke tak nak? Kalau tak nak padam, biarkan jawapan dia dalam keadaan no, kita tekan enter je. So kita dah ada kiri dengan kanan, benda yang sama. Okay, macam mana kalau objek ni juga kita nak objek ni tapi dia bukan bersambung? Faham tak? Okay, mirror, select kat sini. Okay, macam ni. Katalah saya ada satu garisan. Okay, mirror line tu duduk kat tengah-tengah ni. Okay, so saya klik mirror, saya select objek saya yang ni, enter. Cermin saya duduk kat tengah-tengah ni, garisan kat tengah-tengah ni. Okay, tak apa, boleh buat juga. So kita klik je, lepas tu enter sekali lagi. Mirror line duduk kat tengah-tengah ni, garisan ni duduk kat sini. So dia akan copykan benda yang ni, semua yang belah sini dia akan pindahkan ke belah sini. Macam mana kalau mirror ni juga kita nak belah atas? So sama je, select mirror, select semua objek. Katalah garisan mirror tu duduk kat objek. Okay, kita boleh buat macam ni je. Sorry, saya tekan escape tadi, sebab tu tak boleh tekan escape. Okay, ni ke sini, enter. Okay, tapi macam mana kalau benda ni duduk jauh? So kita mirror, lepas tu mirror line duduk kat sini, enter dan enter. Tengok, dia akan reflectkan benda ni pada mirror line kita yang kat sini, naik ke atas. Okay, so tu mirror. So kiri, kanan, depan, belakang, mana-mana je mirror ni. Sebab benda ni memang senang, dia akan mencepatkan lukisan kita kalau yang simetri. So saya delete balik. Okay, next, fillet ni dia macam ni. Bucu kita semua ni tajam, betul tak? Ni tajam, yang ni tajam, semua tajam. Yang ni tadi saya berapa yang unit dia tadi, kecil je ni. So katalah drawing, ada satu drawing, dia ada lekuk yang bulat. Katalah dia bagi radius 2. Radius tu apa? Biasanya akan datang daripada bulatan. Sebenarnya radius ni adalah bulatan. So tapi tak apa, macam mana kita nak buat bulatan kat sini? Takkan kita nak lukis bulat kat sini, lepas tu bulat kat sini pun bulat, kat sini bulat. Susah kan? So kita gunakan option ni, nama dia fillet. Okay, fillet. Dia akan tanya banyak option kat sini, select first object ataupun radius atau apa semua. So kebiasaan yang saya buat adalah klik je fillet, saya akan masukkan dulu radius dia berapa supaya senang. So katalah tadi kita nak buat radius 2, betul tak? 2, enter. Lepas awak masukkan radius tu, dia akan minta first object. Ni first object, first line lah maksudnya, first line. Lepas tu dia akan minta pula second object. Dia tak boleh satu objek je, dia kena 2 objek. Okay, so kalau 2, automatik kita pergi ke garisan yang kedua, dia akan lukiskan untuk kita. Macam tu rupa dia. So kalau nak betul kita nak macam ni, klik je. Dah settle, selesai. Okay, sekali lagi. Macam mana, sebab ni 2, macam terlalu besar sebenarnya 2 ni. So macam mana kalau 1? Pilih radius, saya masukkan nilai dia sekarang ni 1 pula, enter. So dia akan tanya lagi first object mana. Okay, buat kat bawah pula 1, second object 2. Tengok, nampak? Okay, so kita ada 4 bucu. Kita nak continue je buat kerja ni, macam mana? Tekan enter. Enter, dia terus akan ulang balik arahan kita yang tadi. So dia minta terus first object, lepas tu second object. Untuk yang ni pula, enter lagi sekali. 1, 2.
Nampak? So sekarang ni semua dah jadi bulat. Kalau ni bucu yang tajam ni, nampak ni dengan ni, macam mana? Satu, enter, tekan satu, tekan dua. Yang ni pun sama, satu, dua. So yang ni, yang lebih ni, kalau nak buang tak apa, kita boleh trim. Hari tu kita dah belajar trim. Okay, trim, tekan enter, kita boleh potong. Okay, potong. Yang ni pun potong. Oh, ada dua line dekat situ. Okay, so senang je kan pilih. Okay, macam mana pula dengan chamfer? Macam mana saya nak buat chamfer ni? Okay, sebelum saya pergi jauh, sebenarnya radius ni dia ada bulatan dia ni, dia ada center. Ni center bagi radius yang ni. Sebenarnya dekat sini dia buat bulatan sebenarnya. Ni ke sini. Ni. Yang ni pun sama. Yang ni ke sini sebenarnya adalah bulatan. Dia sebenarnya adalah bulatan penuh. Tapi disebabkan kita bukan nak buat bulatan, AutoCAD dia dah auto kan, dia tak buat bulat tapi dia buat curve terus. Yang mana bersambung tangent ke tangent ni. So kita tak perlulah untuk buat bulatan ni, kita tak perlu lukis bulatan penuh kemudian baru kita trim. Sebab benda ni lambat. Kalau nak buat macam ni pun boleh, tapi kita kena tahu kat mana kedudukan bulatan tu. Okay, ni sebenarnya dia dah simplify kan untuk kita. Alright. Next, saya nak buat satu lagi. Bawah fillet ni dia ada dua option sebenarnya. Dia ada satu lagi chamfer. Chamfer ni, tadi garisan kita macam ni, betul tak? Okay, ni garisan kita. Sebenarnya bucu kita tajam tadi. So macam mana kalau kita tak nak buat bulat, kita nak potong, katalah dari garisan ni, dari bucu ni ke sini ukuran dia 2, daripada bucu ni ke sini pun ukuran dia 2. So kita akan gunakan command chamfer. So ada macam-macam angle, ada trim, ada method macam-macam. Angle ni dia akan trim ikut angle, tapi yang paling biasa digunakan adalah distance, jarak dia. Kalau 2 dia akan potong sampai sini, so tak nampak nanti. Saya gunakan satu first chamfer distance. First chamfer 1, specify second chamfer distance. So tadi kita dah masukkan first chamfer, lepas tu second chamfer pun dia tanya 1 juga, so enter je. Lepas tu first line 1, ni line pertama, ni line kedua. Okay, so apa sebenarnya ni, jarak dari sini, dari bucu ni sampai ke sini adalah 1. Jarak sini ke sini pun jarak dia adalah 1. Ni adalah chamfer distance. So kita boleh masukkan sebenarnya, kalau kita nak masuk sini 2, kat sini 1 pun boleh. Kita nak masuk sini berapa sekalipun, dekat sini kita nak masukkan nilai lain, kita boleh je. Cuma kita kena tahu mana first line, mana second line. Dia bergantung pada pilihan kita. Okay, so ada dua option fillet dengan chamfer distance. Okay, untuk next tool ni, kita akan gunakan contoh yang ni. Yang ni untuk next tools ni nama dia explode. Sebenarnya dia macam ni. Kalau benda tu contoh polygon ni. Polygon ni kita lukis je polygon, dia akan jadi satu objek besar. Samalah dengan yang ni pun. Dia akan jadi satu objek yang sambung. So macam mana kalau kita tak nak certain part? Contoh macam kita tak nak bahagian atas ni ke, kat atas ni dengan belah tepi ni. So cara lain kita boleh je trim benda ni sebenarnya. Sebenarnya semua line ni kita boleh trim je, kita boleh trim buang. So ni tengok saya dah buang dah ini. Cuma ada satu cara lagi, sekejap saya tukar colour dulu takut tak nampak. Okay. Ada satu cara lagi selain daripada kita gunakan trim, adalah kita explode. Kita pecahkan semua sekali objek ni.
So kita tekan explode, dia akan minta select object. So kita select object ni, lepas tu kita tekan enter. So sebenarnya objek ni kalau sepatutnya dia akan bersambung semua macam ni, dia akan highlight semua sekali, tapi sekarang tak dah. Dia dah pecah. 1 2 3 4 5 6. So kadang-kadang benda ni berguna, tapi depend pada situasi lah. Contoh kalau macam ni polygon ni, lepas kita explode, kita delete 3 sisi dia ni. Okay, so dia akan tinggal 3 sisi lagi. Mungkin ada certain drawing yang memerlukan hanya 3 sisi, bukannya ke semua sisi. Okay, stretch ni kita nak stretch lah, nak tarik objek tu. So stretch dia akan minta select object dan select object. Okay, specify base point. Base point kita nak kat mana? Base point katalah kat sini. Okay, specify second point displacement. So alamak, F8 lock. Okay, sekejap tak edit ni. Sekejap, mungkin contoh saya kena guna contoh lain. Sekejap Okay, stretch ni jarang guna, tapi kalau biasanya kalau kita salah drawing, salah lukis objek tu dan kita nak repair, so kadang-kadang kita kenalah guna stretch ni ataupun lengthen. Sebenarnya okey, contoh macam objek ni. Objek ni korang salah tersilap lukis benda ni. Benda ni duduk kat sini. So korang kena pindahkan dia ke ujung ni. Tinggi ni betul, tinggi betul, cuma lebar dia salah. So kita move dulu objek yang ni ke sini. Lepas tu untuk garisan ni macam mana? Kita boleh je lukis tambahan line kat sini, cuma akan jadi pelik lah, sebab akan ada 2 line. So tak cantik. So yang ni untuk garisan ni kita boleh stretch, kita boleh panjangkan supaya dia bersentuh dengan garisan ni. So macam mana? Selain daripada guna command stretch ni yang agak memeningkan ni, sekarang ni kalau AutoCAD yang baru ni, kita select je line ni, gerakkan ke sini, dia akan tanya terus. Nampak 2 option yang keluar tu, stretch ataupun lengthen. So boleh pilih yang mana-mana. Stretch boleh, lengthen pun boleh. Dua-dua akan hasilkan result yang sama. So kalau stretch, dia tarik je, klik. Dah. Dia dah bersambung dan dia adalah satu garisan. Ataupun satu lagi adalah lengthen ni. Lengthen ni maksudnya panjangkan. So panjangkan je, sama juga result yang sama. So dua command yang ni sekarang ni by default dah ada dekat sini, dekat semua AutoCAD ni. Cuma kena gerakkan ke hujung garisan. Dia akan aktif dekat hujung garisan, stretch atau lengthen. So gerakkan mouse tu slow ke sini. Okay, tu untuk stretch dengan lengthen. Scale ni besar atau kecil? Okay, besar atau kecil? Dari normalnya 1 adalah 100% lah. Tapi kalau 1 point something tu akan jadi besar. Kalau 0 point something akan jadi kecil. Okay, harap faham 1 point something besar, 0 point something dia akan mengecil. Contoh macam ni. Okay. Contoh objek ni lah, ellipse ni lah. Sebab ni tak apa, yang ni lah. Okay, so saya ambil scale. Dia suruh select objek. Select je objek, enter. Dia akan tanya base point kat mana. Base point paling senang untuk kita besarkan adalah kat tengah-tengah lah biasanya. Tapi kalau ada kita nak besarkan belah sini, kita akan pilih base point dia kat sini. Kalau kita nak besarkan belah atas sana, kita akan pilih base point dia kat sini. Kalau nak besarkan ke bawah, point dia kat sini. Kalau nak besar ke sana, point dia dekat sini. Okay, so since sekarang ni kita nak besarkan dekat tengah je, so kat sini lah paling senang. Sebenarnya kat tengah-tengah ni paling accurate-nya. So kalau kita ambil dekat sini, okay,
tu base point. Lepas tu dia tanya pula scale factor. Scale factor berapa? Kalau ada reference ni, or copy dengan reference, kalau ada objek lain untuk rujukan, kita boleh gunakan objek tu. Tapi since tak ada objek sekarang ni, so saya gunakan factor je. So kalau factor, kalau saya masukkan 1.2, okay, objek ni akan membesar sebenarnya 1.2. So dia 20% lagi besar daripada sebelum ni. Tu. Okay. So ni lah 1.2. Kalau tadi dia duduk ke dalam ni, so 1.2 dia besar macam ni. Macam mana, jap, nanti korang tak nampak. Okay. So macam mana kalau saya, ni objek yang sama, saya copy je. Macam mana kalau objek yang ni, saya scale sekali lagi objek ni, enter, base point still kat tengah, tapi saya masukkan nilai dia 0.6. Tengok, dia dah mengecil. So sebenarnya tu, ni beza. Kalau 1 point lebih, dia akan jadi lagi besar daripada objek asal. Kalau 0 point something, dia akan jadi lagi kecil daripada objek asal. Objek asal duduk kat sini. Okay. Next adalah array. Array ada 3 benda sekarang ni. Rectangular array dengan rectangular array, path array dan juga polar array. Array ni apa? Array ni sebenarnya kita nak susun. Tengok video dia tu. Kalau kita nak susun bulat dalam keadaan membulat lah. Kalau polar, kalau rectangular ni dalam bentuk petak, ada lajur dan ada baris. Okay, apa objek dia? So saya buat bulat lah, senang. Bulat radius 5. Okay, so bulat ni, macam mana kalau bulat yang sama, saya nak dia di size dia 5 tadi kan. So dalam space lebih kurang 50. 50. Okay. So ni bulat ni duduk kat ujung ni. Garisan ni adalah 50. So macam mana kalau saya nak buat bulatan ni setiap, katakan 10. Setiap jarak 10 dari center ke center, saya nak ada satu bulatan. Lepas tu ke bawah pula saya nak benda yang sama. Oh ni pun 50 juga. Okay, saya nak penuhkan bulatan ni duduk dalam ni. So tak payah, memang betul boleh je copy. Copy pun boleh. Masukkan je lah 10. Lepas tu 20, 30 dan seterusnya lah. Tapi ada cara lagi cepat sebenarnya. Kalau untuk benda yang petak macam ni, dia adalah array. So ambil option pertama, rectangular array. Sebab ni bentuk dia rectangular. Tengok video dia tu. Video dia tu adalah dia ada satu kawasan, kita nak penuhkan kawasan tu. Macam tanam padi lah. Okay, rectangular array. So objeknya kat sini. Ni objek. Kita dah select, kita dah satu objek je. Enter. Tu dia. Dia akan keluar satu benda baru. Dia akan keluar satu tab baru. Dekat ribbon ni dia akan keluar satu tab baru. Dan dia akan tanya, ni jenis kita adalah rectangular. Kolom ada berapa? Kita nak kolom kita ada 5 tadi kan. So 5. In between ni kita nak, tadi saya cakap 10. So 10 je. 10, 5. Garisan kita nak 50 tadi. 50. Okay. So dia dah buatkan. Row kita nak ada berapa? Sama juga, kita nak row kita tadi 5. In between kita pun 10. Total kita adalah 50.
Okay. Kita tak nak ke atas, kita nak ke bawah. Tadi dia punya ni dia ke atas. So sekarang ni kita nak dia sebenarnya ke bawah. Kita nak dia ke bawah. Tapi lupa, patutnya benda ni dulu kita buat tadi. Kita buat ke atas atau ke bawah. So tadi dia lukis by default, dia akan lukis ke atas. So sekarang ni dia dah terbalik. So ni kita kena tukar balik. Tapi untuk nilai ke bawah, nilai dia adalah negatif. So negatif 10. Okay. Negatif 50. Tu dia. Dia dah masukkan sebanyak ni. Tadi kita ada sebiji yang ni je. Okay, tengok ni. Tadi kita ada sebiji yang ni je. So sekarang jarak dia antara center ni ke center ni adalah 10. 10, 10, 10. Dan ke bawah ni pun 10, 10, 10, 10, 10. Okay. So ni basically array kita dah siap. Kenapa in between kita negatif 12? Total kita negatif 50. Okay, ni baru betul. Between. Dia pengiraan between dia lain sikit. Okay. Tapi tak apalah, sebab kita nak isi dalam 50. So 50 lah. Kat sini pun 50. Unit 5, 5. Okay. 12.5 ni adalah 1, 2, 3, 4 ni. Antara 4 ni. 4 tambahan ni 12.5 in between dah. Okay. So ni adalah pola rectangular array. So bila dah siap, dah setuju dengan benda ni, betul lah benda ni yang kita nak. So kita boleh close je. Close array, so benda ni akan jadi satu objek. Tapi kita tak boleh select satu-satu sebab ni semua berkait. So kalau kita nak reset ke, nak apa ke, kita select balik array ni. Dan kita boleh reset, kita boleh replace objek kita tu. Mana nak replace? Okay. Ni kalau nak replace objek lah, dalam ni ada banyak-banyak ni. Ataupun kita nak edit source dia. Edit source, so edit yang ni lah. Okay. So macam mana kalau ni objek ni semua bersambung, betul tak? So macam mana kalau kita nak pecahkan? Kita nak pecahkan lah, sebab susah nak control macam ni. So kita boleh explode. Nampak? Okay, sekejap. Saya undo balik. Tak jadi. Okay, so ni sekarang ni semua adalah satu objek. So kalau kita nak pecahkan, tak nak guna benda ni, pening. So kita boleh je ni je, explode. So bila kita explode, dia dah terpecah. Kadang-kadang benda ni susah kita nak edit kalau dia duduk bersambung. Kadang-kadang kita bukan nak sangat benda ni, kita nak buat benda lain sebenarnya. So bergunalah explode tu. Okay, let's say macam tu lah. Okay, next. Macam mana kalau polar array? Path array ni nanti saya buat kemudian. Kita buat polar dulu, sebab ni petak, so lagi senang kita buat bulat lah. Okay, so katalah kita ada satu bulatan dan kita ada satu bulatan lagi kat sini. Ni tak ada dimension lah. Kenapa tak nak jalan ni? Okay, so bulatan ni saya nak penuhkan dalam ni. Okay, saya nak penuhkan dalam ni. So kita klik polar array, dia minta objek. So ni objek kita, enter. Base point dia minta axis of rotation ataupun base point, benda yang sama je ni. So kalau kata base point kita duduk kat tengah ni, okay, tu. Tapi
kat sini lah kita nak kena bagi tahu dia berapa banyak barang yang kita nak. Katalah kita nak 10. Kita nak 10 item. Tu dia, 10 item. Jadi setiap satu ni adalah 36 degree. Kalau kita tak nak fill penuh, ni dari kosong 360 darjah. Kalau kita tak nak isi 360 darjah, katalah kita nak isi 3 suku, 270 darjah. Okay, so tu 270 darjah, dia akan hilangkan sikit lagi. Kosong, dia duduk dekat sini, kosong. Okay, katalah kalau 180, 180. Okay, ni kosong dia kat sini. So ni 180 darjah. Kalau kata 90, so ni 90 darjah. So depend lah ni, boleh ubah benda ni. Kalau row, dia akan ada 2 row. Tapi kalau nak row ni ke dalam, kita tarik. Dia duduk kat mana? Tak boleh. Sekejap, 2 row keluar sebab tak muat. Okay, so 2 row. Kalau ada 3 row pun 3 lah. So 3 row, dia akan follow pattern yang sama. Kalau yang ni kita buat 360 darjah, so yang row semua tu pun dia akan macam tu. Dia akan follow. Okay, kalau nak rotate, nak terbalikkan direction ni, nak terbalikkan counterclockwise, so ni angle dia akan kira macam ni. Tapi kalau kita tekan yang ni, angle dia kira macam ni. Rotate item ni tak nampak sangat ni sebabnya item kita bulat. So sama je. Okay, base point, kalau kita nak ubah base point kat mana, kalau tadi base point kat sini, kalau kita nak ubah base point kita mana lah, lagi sikit situ, tu dia. Okay, base point kita kat dalam sekarang ni. So boleh banyak lagi benda ni. Ni apa ni? Okay, so jadi bunga pula kat dalam ni. Tengok. So ni adalah pola array. Pola. Macam mana kalau mana lagi satu ni, path array, a portion of path. So kalau path ni sebenarnya kita kena guna polyline lah, yang senangnya polyline. Katalah path kita macam ni, dan kita ada benda senang, kita buat bulatan juga lah sebab paling senang nak lukis. So kalau kita gunakan path array, objek kita ni satu. Alamak, sekejap, laju sangat. Okay, so kalau path array, so dia minta objek. Okay, ni objek kita. Enter. Dia minta curve. Laluan kita mana ni? Ni laluan kita. Okay, dah masuk terus. So bilangan align item. Okay, ni ada Z direction. Z direction ni sebenarnya berguna nanti guna 3D. Okay, level sama macam tadi lah. Kalau ada 2 level, boleh buat 2 level lah. Nampak tak nak jadi ni. Row. Okay, okay. Baru jadi. Alamak. Tak boleh dalam kabut nanti. So row kita buat satu je. Row satu, level pun satu. Bilangan item. Somehow bilangan item dia dah lock kat dalam ni. Tak sure kenapa. Tapi in between ni kita boleh ubah. Yang ni, yang mana yang boleh ubah tu kita boleh ubah sebenarnya. Cuba kita ubah apa jadi. 25. Okay. So in between adalah 25. Satu ni, antara satu ni. Kalau saya masukkan 50, bilangan item akan makin sikit ni. Okay, lama juga dia nak kira.
Okay, so ni in between ni 50. So total object disebabkan tak cukup, so dilukis sebanyak 17 So kalau kita dah agree dengan benda ni, setuju dengan benda ni, so kita close je array. Sama macam tadi, objek ni semua adalah satu objek yang bersambung. So kalau kita nak pecahkan, kita boleh pergi pada explode lagi sekali. Explode. So dah pecah. So kita boleh delete. Kalau kata ni pelik kedudukannya, okay, delete lah. Ini pun boleh delete. Okay. So ni semua adalah array. Yang paling penting sebenarnya, antara yang penting, offset. Offset ni adalah benda yang paling akan cepatkan korang punya drawing. Sebabnya dia macam ni. Kita ada satu objek. Katalah inilah. Objek simple je macam ni. Tapi dekat sini kita ada satu lagi, macam satu garisan lagi. Satu garisan lagi, jarak dia katalah ni objek ni agak kecil, so katalah 1. So takkan kita ialah nak lukis sini garis space dia 1. Agak susah lah sebab kena buat line, kena ukur apa semua. So why not kita gunakan benda ni, offset. Dia boleh offset luar dengan offset dalam. Jarak dia sentiasa ikut kita setkan dia berapa. So offset, klik offset, specify offset distance. Ni yang paling senang lah ni, offset distance katalah 1. Okay, so dia tanya, saya dah masukkan 1, so dia tanya objek mana yang kita nak offset. So ni objek 1. Dah. Ni objek. Ni nak offset lagi. Offset semua. Yang ni pun kita boleh offset kan. Ni boleh offset. Ni boleh offset. Ni boleh offset. Jangan berhenti sampailah dah selesai kerja kita nak lukis garisan ni. Barulah kita tekan escape ataupun enter. Boleh je nak buat berapa banyak pun. Yang mana yang tak nak, lepas tu kita boleh trim. Okay, simple je tapi sangat membantu. Tengok dah nak siap drawing. Bukan drawing lah. Apa dah nak jadi grid. Okay, jadi grid. Kejap je. Okay, so ni nama dia offset. Ingat yang ni. Dah siap, tekan enter. Settle. Lepas tu modify ni, bawah ni ada lagi macam-macam lagi. Nak edit array pun ada kat sini lah. Nak join, break at point, break, nak join, nak reverse. Okay, macam ni. Saya tunjuk 1, 2, 3 ni. Sebab ni kadang-kadang guna. Katalah ada objek, biasanya petak lah senang. Okay. Macam mana kalau saya nak putuskan, sekejap, tak jadi tu. Okay, saya nak putuskan kat tengah-tengah ni. Dia sama ada saya boleh trim ataupun kita boleh gunakan command break ni. So break object kita kat sini. Lepas tu dia terus tanya dekat mana break point kita. Katalah kat sini. Dah putus. Dia senang, korang kena tanda sebenarnya. Okay. Ni tak proper sangat. Sekejap. Okay, katalah kita tahu tempat kita nak putuskan tu adalah kat sini. Dari sini sampailah ke mana midpoint, kat sini. Daripada sini point ni sampai ke sini kita nak putuskan. So sebelum tu, disebabkan kita guna macam ni, kita kena check dulu dekat kita punya OSNAP ni, kita ada tak intersection. Okay, intersection ada. So dia boleh detect point ni. So macam mana?
modify, kita pergi pada break antara 2 point. So break objek kita adalah yang ni. Ni adalah objek kita. Second break point. Alah, sekejap. Dia tanya benda lain ke. Break. Ni objek. Okay. Ni adalah objek. Kita dah select objek. Jadi kita kena pilih dulu sebenarnya. Kita kena pergi kat sini. Sebab kalau tak, dia terus tanya break point kita kat mana. So tak boleh. Kita kena tentukan first point kita dulu. Ni first point kita. Lepas tu barulah kita tentukan second break point kita. Mana tadi? Mid point ni. Okay, ni mid point. Okay, tu mid point. So dia akan putuskan daripada tempat kita tanda kat sini sampailah ke mid point kita tengah. Okay, so bila kita dah putuskan garisan ni, kita boleh delete ya. Okay. Atau satu cara lagi. Yang ni dia putuskan antara 2 point. Okay, nampak tu video dia pun sama, antara 2 point. Macam mana kalau kita nak garisan ni bersambung penuh kan? Macam mana kalau kita nak putuskan kat sini ya? Tapi bukan kita nak jadikan di 2 garisan. So kita ambil break at point. Break at point. Lepas tu break objek kita. Dia minta break objek. Ni objek kita, garisan kita. Dia minta pula specify first break point. So break point kita kat sini sebab kita nak putuskan kat sini. Okay, dah settle. Apa jadi? Ni akan jadi satu line. Dekat sini akan jadi satu line. Okay, nampak tu dia jadi 2 line. Okay, next. Dah putus. Tadi kita dah putuskan. Sekarang ni tak nak. Kita nak sambungkan balik. Dah putus tapi tak nak sambung balik, tak nak break up. So macam mana? Kita ambil join pula. Okay, so ni join pula. 2 benda yang putus kita sambungkan. Okay, so join. Select source object or multiple object at once. So ni source kita, sumber kita. Lepas tu terus dia tanya select object to join. Mana yang kita nak sambungkan? Tadi kita putuskan dia ni, so mana yang kita nak sambungkan? Okay, so ni garisan yang ni pula kita nak sambungkan. Okay, dia akan bagi tahu kat sini one found, two total. So ada satu point yang sama, satu titik yang sama, tapi daripada 2 objek ni lah. Objek kita belah sini satu, belah sini satu. Kita tekan enter je. Lepas kita tekan enter, dah. Tadi yang kita dah break up kan dia tu dah bersambung balik. Okay. So yang lain-lain. So 1, 2, 3. So banyak tools hari ni. 8, 11. So yang lain-lain kita akan go through sambil-sambil kita buat drawing. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.